الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jadi mudah-mudahan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan, hidayah, inayah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita masuk bahagian soal jawab agama. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mahma balaghta fi hadhihi dunya fa ayyamuka mahdudatun. Apa-apa sahaja kamu capai di atas muka bumi ini, dengan pangkat yang tingginya, dengan harta yang banyaknya, dengan kekayaan yang melimpah ruahnya, fa ayyamuka mahdudatun, umur kamu sebenarnya adalah suatu umur yang terhad. Jadi mahma balaghta fi hadhihi dunya, apa-apa yang kamu capai di atas muka bumi ini, fa ayyamuka mahdudatun, umur kamu sebenarnya adalah terhad. Ma min syakkin anna Allah Ta'ala khalaqal khalqa. Tanpa keraguan lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Wa arada lahumul hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala mahukan memberi hidayah kepada manusia. Wan najata fil akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala mahukan supaya manusia ni selamat di hari akhirat. Wa arsala lahumur rusula alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala lah mengutuskan kepada manusia ini para rasul. Wa syara'a lahum asy-syari'ata yataqarrabu min khilaliha ila Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan syariat untuk yang dengannya manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fayukrimahum fil akhirati biridwanihi wa jannatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di hari akhirat dengan keredaannya dan juga dengan syurganya. Jadi maknanya Allah Taala ciptakan manusia ni sebenarnya untuk membawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lakin Allah Taala ishtarata liman arada dukhulal jannata syartan raisiyan. Tapi dalam masuk syurga ni, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan satu syarat yang utama, wa huwal imanu billahi taala. Yang pertama, nak ke syurga ni adalah wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala nak kita ni masuk ke syurga dengan syarat kita hendaklah beriman. Haitsu yaqulu Allah tabaraka wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya sesiapa yang syirik kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atasnya, Allah Ta'ala telah mengharamkan syurga untuknya. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma liz-zalimin min ansar, dan orang zalim itu tidak ada penolong baginya. Jadi syarat nak ke syurga ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syakkin,
بأن الطريق إلى دخول الجنة يشترط فيه القيام بالأعمال الصالحة التي افترضها الله تعالى. Tanpa syak lagi bahawa jalan nak menuju ke syurga ni ada jalan dia. Disyaratkan jalan ke syurga adalah dengan kita melakukan amal-amal soleh. Jadi selain kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat yang kedua kita naklah melakukan amal-amal yang soleh. Sebab tu Allah kata illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman sahaja tak ada amal soleh tak cukup syarat untuk ke syurga. Wa ada al-amal liwajhillahi subhanahu, dan melaksanakan segala amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi ma ya'ti zukira lil a'mali as-salihah allati qurinat mubasharatan bidukhulil jannah. Di bawah ini dinyatakan amal-amal soleh yang dengannya dapat mengiringi secara langsung untuk masuk ke syurga. Yang pertama, al-iksaru wal mudawamatu 'alal a'mal as-salihah, memperbanyakkan amal soleh dan sentiasa melakukan amal soleh. Jadi amal soleh ni kita kena perbanyakkan dan kita kena buat sokmo-sokmo sampai kita mati. Yang kedua, kasratu zikrillahi ta'ala, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu bahawa zikir-zikir ni ada tiga dah. Zikir ni ada tiga kan. Yang pertama dipanggil az-zikru bil lisan, yang kedua dipanggil az-zikru bil qalbi, yang ketiga dipanggil az-zikru bil jawarih kan. Az-zikru bil lisan dengan makna zikir dengan lisan. Kita baca Quran, itulah zikirnya. Kita sebut subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu zikirnya. Kita sebut la ilaha illallah, itu zikirnya. Kita sebut astaghfirullahal azim, itu zikirnya kan. Itu dipanggil zikir dengan lisan kan. Yang kedua dipanggil az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati. Kita dalam hati kita memikirkan tentang masa depan kita di hari akhirat, itu zikir. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hati kita, itu zikir. Apa-apa yang kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui hati kita, itu dipanggil zikir dengan hati. Yang ketiga, az-zikru bil jawarih, zikir dengan anggota. Zikir dengan anggota maknanya perbuatan baik kita buat dengan anggota kita. Contohnya kita solat, itu dipanggil zikir dengan anggota. Kita puasa, zikir dengan anggota. Kita tawaf, zikir dengan anggota. Kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini, zikir dengan anggota. Jadi maknanya zikir ini ada tiga. Yang pertama az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan. Yang kedua az-zikru bil qalbi, zikir dengan hati. Dan yang ketiga az-zikru bil jawarih, zikir dengan anggota. Tapi kebanyakan manusia dia faham zikir dengan lisan je lah kan, ambil sebah tu tapi maknanya sebahagian daripada zikir memang lisan lah. Tapi yang penting kita faham bahawa zikir ni tiga lah okay. Yang ketiga, kasratul istighfar. Nak masuk ke syurga ni dia kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walil istighfari fawaidu azimatun, istighfar ini mempunyai faedah yang besar. Minha, di antaranya annahu sababun limaghfiratiz dzunubi wa taghfiri as-sayyi'at. Di antaranya adalah istighfar ini dapat menghapuskan dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan kejahatan ataupun menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapati bahawa Allah Taala ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maknanya istighfar itu kena sentiasa. Okay. Yang keempat, qiraatu ayatil kursi dubura kulli salatin, membaca ayat kursi selepas setiap kali sembahyang fardu. Kita lepas sembahyang fardu kan, kita baca ayat kursi kan. Fafil hadis syarif, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Man qara'a ayatal kursi, siapa membaca ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah, sebaik sahaja selesai sembahyang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang dapat menghalangnya daripada masuk ke syurga illal maut, kecuali mati. Jadi pentingnya kita
Selepas sembahyang tu memang kita kena duduklah sekejap untuk kita nak zikirnya, kita baca ayat kursinya, kita itu kan. Itu maknanya kita kena sentiasa. Yang kelima, dawamu su'alillahi ta'ala dukhulal jannah. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni supaya kita ni masuk syurga. Kita baca lepas sembahyang kan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar kan. Maknanya, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah kami daripada neraka kan. Selamatkanlah kami daripada neraka kan. Okey, fawurida fil hadisi annahu man min 'abdin yas'alullaha al-jannata 7 marrat illa nadat al-jannatu li rabbiha an yaj'alahu min ahliha. Dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidaklah seseorang yang minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke syurga sebanyak 7 kali. Sama ada bahasa Arab atau bahasa Melayu boleh. Illa nadatil jannatu, melainkan syurga tu memohon, meminta dengan Tuhannya an yaj'alahu min ahliha. Orang yang minta dengan Allah Ta'ala ni masuk ke syurga ni 7 kali dia sebut, maka syurga pun pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menjadikan orang minta tadi ahli syurga. Sebab tu kita kena ulangkan Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku sebelum mati dapat bertaubat, semasa mati dapat menyebut kalimah syahadah, selepas mati dapat masuk ke syurga. Jadi kalau kita nak ke syurga ni, kita kena sebut semua, kita kena minta semua, kita kena pohon semua, ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurgamu. Wa kam marratan tas'alullaha al-jannata fil yawmin wahid. Berapa kali agaknya kamu minta dengan Allah Ta'ala ni syurga setiap hari. Innahal mustaqbal allazi yahlamu bihi kullu mu'min. Syurga ni merupakan masa depan kita yang semua orang yang beriman nak kepada syurga tersebut kan. Sebenarnya kita tahu bahawa hidup di dunia ni beberapa ketika sahaja, lepas saja kita mati, masa depan kita 2 sahaja, sama ada syurga ataupun sama ada ke neraka. 2 tu je kan kita yakin. Yang keenam, untuk ke syurga ni husnul khuluq. Kita kena menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terbaik. Fahuwa min aksari ma yudkhilul mar'al jannata. Akhlak yang baik ini dapat menjadikan seseorang itu masuk ke syurga. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya berkaitan dengan apakah perkara yang banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka Nabi kata, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasa an-nara faqala al-fam wal faraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya berkaitan dengan perkara yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Nabi jawab mulut atas, mulut bawah. Sebab apa mulut atas? Suka membicarakan keburukan orang lain. Mulut bawah berzina. Jadi kedua-duanya adalah dapat memasukkan manusia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Innal jannata allati a'adda Allahu ta'ala lil mu'minin tastahiqu an yastahida laha al-'abdu fi hayatihi li'azimi bahaiha wa husniha. Innal jannata allati a'addaha Allahu ta'ala lil mu'minin, sesungguhnya syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, tastahiqu an yastahida lahal abdu fi hayatihi. Orang yang hidup atas dunia ni berhak untuk nak bersungguh-sungguh untuk ke syurga. Mana syurga tu dah ada, kita kena bersungguh-sungguh untuk ke syurga dengan melakukan amal-amal kebaikan. Li'azimi bahaiha wa husniha, kerana syurga ni nikmat dia tidak ada tandingan. Itulah maknanya matlamat kita di dunia ni adalah untuk kita nak ke syurga.
Ayuhal ikhwatul aizah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita masuk kepada tajuk berkaitan dengan soal jawab. Soal jawab agama. Ma huwa tartibu syuhur al-hijriyah bil arqam? Apakah susunan bulan-bulan hijriyah? Kalau kita sebut ada bulan Masihiyah dan ada bulan Hijriyah. Kalau bulan Masihiyah kita sebut dalam bahasa Arab Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yulio, Agustus, September, Oktober, November, Disember. Itu dipanggil bulan-bulan Masihi. Adapun bulan-bulan Hijrah ini kita akan belajar sekarang. Inna adadal ashhur al-hijriyah 12 syahran. Sesungguhnya bulan Hijriyah ini mempunyai ada 12 bulan. Wa fi ma ya'ti zukira lahum bitartib. Di bawah ini disebutkan secara tertib. Yang pertama, Syahrul Muharram, bulan Muharram. Yu'addu Syahrul Muharram awwal al-ashhur al-hijriyah. Di mana bulan Muharram merupakan bulan yang pertama dalam kalender bulan-bulan Hijriyah. Wa yuzkaru fi sabab tasmiyati syahri Muharram bihadzal ismi ila tahrim al-Arab al-qital fi hadzal syahri qabla al-Islam. Kenapa dinamakan Muharram? Perkataan Muharram ni makna dia dilarang, dicegah, tak boleh. Itu maksud haram kan. Jadi dinamakan bulan Muharram ini sempurna. Orang Arab masuk je bulan Muharram memang dilarang berperang. Itu dia maksud Muharram tu, maknanya masuk bulan Muharram dilarang berperang kan. Tapi kalau peperangan sedang berlaku kan, datang bulan Muharram tak kisahlah. Tapi kalau baru nak mulakan peperangan di bulan Muharram, maka dipanggil Muharramun, dilarang. Jadi maknanya dinamakan Muharram kerana orang Arab memang diharam. Tak kira orang Arab ketika itu menyatakan bahawa bulan Muharram ini bulan yang diharamkan berlakunya peperangan. Itu maksud Muharram. Yang kedua, Syahrul Safar, bulan Safar. Yu'addu Syahrul Safar sani asyhur al-hijriyah. Bulan Safar merupakan bulan yang kedua daripada bulan-bulan Hijriyah. Wa yu'za sababu tasmiyati Safar bihadzal ismi ila anna diyar al-Arab kanat tasfaru wa takhlu min ahliha. Di perkataan Safar ni daripada perkataan Sifrun. Sifrun ni maknanya kosong. Kan kita bila bahasa Arab kan, Sifrun wahid isnan salas arba' khamsa sittah sab'ah samanya tis'a asyarahan. Sifrun tu maknanya dia kosong kan. Jadi kenapa dinamakan bulan Safar? Wa yu'za sababu tasmiyati Safar bihadzal ismi ila anna diyar al-Arab kanat tasfaru wa takhlu min ahliha. Sebab dia orang Arab ni menjadi satu kebiasaan dia, masuk bulan Safar ni mereka mengosongkan kampung-kampung mereka. Dia keluar daripada kampung mencari rezeki di luar. Itu maksudnya Safar. Jadi Safar daripada kalimah Sifrun, kosong. Sifrun wahid isnan salas arba'an, maknanya dinamakan Sifrun sepada perkataan Safar. Okey. Wazalika sababu khurujihim fi hadha syahri min ajli al-bahsi 'an at-ta'am. Kerana sempena masa bulan Safar ini menjadi kebiasaan orang Arab keluar daripada kampung mereka mencari makanan, mencari rezeki, mencari itu kan. Kama annahum kanu yusafiruna khilal hadha syahri haraban min hari fasl as-sayf. Sebagaimana menjadi kebiasaan kepada mereka, bulan Safar ni bulan panas. Jadi mereka pun keluar daripada kampung mereka mencari tempat-tempat yang sejuk. Maka nama juga Safar. Jadi maknanya perkataan Safar daripada perkataan Sifr dengan makna kosong. Mereka mengosongkan kampung-kampung mereka. Maka dinamakan bulan Safar. Boleh faham ya? Safar. Yang ketiga, Syahrul Rabi'il Awal, bulan Rabi'ul Awal. Yu'addu Syahrul Rabi'il Awal salis asyhur al-hijriyah. Bulan Rabi'ul Awal ini merupakan bulan yang ketiga daripada bulan-bulan Hijriyah. Wa jaa'a fi sababi tasmiyatihi anna hadha asy-syahra jaa'a ma'a qudum fasli Rabi'. Dinamakan Rabi'ul Awal kerana dia perkataan Rabi' ni adalah merupakan makna dia musim bunga. Dia dalam setahun ada 4 musim kan. Yang pertama dipanggil Asyita, musim sejuk. Yang kedua dinamakan As-Saif, musim panas. Yang ketiga dinamakan Ar-Rabi', musim bunga. Yang keempat dinamakan Al-Kharif,
musim luruh. Jadi asyita ni musim sejuk, kemudian as-saif musim panas, ar-rabi' musim bunga. Maknanya ketika musim bunga ni memang pokok-pokok memang keluarkan bunga yang comel-comel itu nah. Al-kharif musim luruh. Jadi kebetulan masa tu musim bunga, maka dinamakan sebagai Rabi', kan? Jadi Rabiul Awal maknanya musim bunga yang pertama, Rabiul Akhir maknanya musim bunga yang kedua. Itu maksudnya dinamakan Rabi' sempurna musim bunga. Maka nama dia Rabiul Awal, kan? Wa bina'an ala hadza fa innahu lazima hadhihi at-tasmiyah. Maka sempurna kedatangan musim bunga ketika itu, maka dinamakan bulan tersebut dengan bulan Rabiul Awal. Boleh faham ya? Okey. ويتميز شهر ربيع الأول بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولد فيه. Dia bulan Rabiul Awal ni dia ada keistimewaan dia. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Wa fihi hajara. Di bulan Rabiul Awal juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa fihi tuwfiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal. Wa fihi usriya bin Nabiy min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Dan di bulan Rabiul Awal juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra dan juga Mi'raj. Okey, mana itu keistimewaan bulan Rabiul Awal. Syahrul Rabiul Akhir. Yu'tabaru syahrul Rabiul Akhir rabi' asyhur al-Hijriyah. Yang keempat adalah bulan Rabiul Akhir. Dia merupakan bulan yang keempat. Jadi kita dapati bahawa Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Walaqad ja'at tasmiyatu hadha asy-syahri min fasli Rabi'. Dinamakan Rabiul Akhir sempurna kedatangan musim bunga. Jadi musim bunga ni yang pertama Rabiul Awal, musim bunga yang pertama. Yang kedua Rabiul Al-Akhir, musim bunga yang kedua. Walizalika iltasaqat bihi hazi tasmiyah. Maka terlekatlah nama Rabiul Akhir. Faham Jadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir sempurna kedatangan musim bunga sebenarnya. Okey. Syahrul Jumadal Ula. Orang Melayu panggil apa? Orang Melayu panggil Jamadi. Betul. Jamadil Awal sebenarnya bukan. Sebenarnya Jumada. Jumada dia bukan Jamadil Awal, bukan Jamadil Akhir, tapi Jumada. Bahasa Arab dipanggil Jumada. Yumsadu syahrul Jumadal Ula khamis asyhur al-Hijriyah. Di bulan Jumada al-Ula ni merupakan bulan yang kelima daripada kalender Hijri. ويعود سبب تسميته بهذا الاسم إلى مجيء التسمية مع فصل الشتاء حيث تتجمد المياه. Kenapa dinamakan Jumada? Bukan Jamadi, tapi kenapa dinamakan Jumada? Perkataan Jumada ni berasal daripada perkataan tatajammadu. Tatajammadu dengan makna beku, kan? Dia kalau kita tengok musim sejuk, air sungai tu kan yang mengalir kan, tatajammadul miyah bahasa Arab panggil, maknanya air tu jadi beku. Kita boleh jalan atas sungai tu, kita boleh jalan kaki sebab dia beku. Maka tatajammadul miyah. Oleh kerana tatajammadul miyah, air tadi beku sempurna kedatangan musim sejuk, maka Arab mengatakan Jumada. Maka Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah. Ada Jumada yang pertama, ada Jumada yang kedua. Jadi Jumada tu maknanya sempurna air beku di musim sejuk, maka nama dia Jumada. Okey, bukannya Jamadi. Saya tak pernah dengar orang Arab sebut Jamadi. Tak ada yang pun Jumada. Wa alaihi lazim hadhihi tasmiyah. Maka sempurna air tadi beku, tatajammadul miyah tadi, maka Arab menamakan sebagai dengan nama Jumada. Okey, Jumada. Yang kedua, berikutnya Syahrul Jumadal Akhirah. Syahrul Jumadal Akhirah. Syahrul Jumadal Akhirah huwa sadis asyhur al-Hijriyah. Jumadal Akhirah ini adalah merupakan bulan yang ke-6 daripada bulan-bulan Hijriyah. Okey, kita daripada awal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Okey. Waja'at tasmiyatu hadha asy-syahr fi fasl asy-syita'.
Macam tadi jugalah, maknanya dinamakan Jumadah kerana sempurna kedatangan musim sejuk, di mana tatajam madul miyah, air tadi menjadi buku. Tatajam madu itulah yang menjadi Jumadah tu kan, maka air itu menjadi buku, maka nama dia Jumadah. Jumadah ada dua, yang pertama Jumadal awal, Jumadal ula, dan yang kedua Jumadal akhirah. Jumadah yang pertama dan Jumadah yang kedua. Okey. Yang berikutnya Syahrul Rajab, bulan Rajab sekarang kita berada. Yu'addu Syahrul Rajab asy-syahra as-sabi' min syuhur as-sana al-hijriyah. Bulan Rajab adalah merupakan bulan yang ketujuh dari segi kalender Hijri. Wa yusmiya bihadzal ismi li'anna al-araba kanu yu'azzimunahu. Dinamakan Rajab kerana orang Arab memang mengagungkan bulan Rajab, satu bulan yang agung, kedatangan Rajab ini. Wazalika min khilal tarkil qital fihi. Masa bulan Rajab ini memang orang Arab memandang tinggi, orang Arab memandang agung, memuliakan bulan Rajab, dan mereka tidak akan berperang di bulan Rajab, maka nama dia Rajab. Okey. Syahrul Sya'ban. Syahrul Sya'ban. Yu'addu Syahrul Sya'ban asy-syahra ats-tsamin min syuhur as-sana al-hijriyah. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8 daripada kalender Hijri. Wa yatawassatu hadha asy-syahru baina syahrai Rajab wa Ramadan. Dia bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sebab itulah sempena kedatangan bulan Rajab, kita diminta membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin. Dia perkataan Rajabin ini dibaca dengan dua. Sama ada kita baca Allahumma barik lana fi Rajabin boleh, ataupun kita baca dengan Allahumma barik lana fi Rajaba pun boleh. Kalau dibaca dengan Rajaba dalam bahasa Arabnya dipanggil mamnu' min as-sarfi. Kalau kita baca dengan Rajabin pun boleh, dipanggil bukan mamnu' min as-sarfi, kan bahasa Arab lah. Jadi kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Wahai Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Okey. Jadi bulan Sya'ban tadi adalah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Wa ya'udu sababu tasmiyatihi bihadzal ismi ila anna al-araba kanat tatasha'abu. Kalimah Sya'ban itu daripada kalimah tatasha'abu wa tatafarraqu fi hadzal syahri. Di sempena bulan Sya'ban, orang Arab tatasha'abu ni maknanya berpecah-pecah. Berpecah-pecah, mana ada pergi sana, ada pergi sini, ada pergi sini, dan ada yang berperan dan sebagainya. Wazalika lil harbi wal hujum 'ala al-a'da. Mereka berpecah, mereka berselerak untuk menyerang musuh-musuh. Ba'dal qu'ud fi syahri Rajab. Di bulan Rajab mereka tak pergi perang, tapi bulan Sya'ban mereka keluar. Okey, itu nama dia kalimah Sya'ban daripada kalimah tatasha'abu, maknanya mereka berselerak. Jadi sempurna tatasha'abu tadi, maka nama dia Sya'ban. Okey, boleh faham ya? Okey. Bulan yang seterusnya Syahrul Ramadan. Yu'adu Syahrul Ramadan al-Mubarak asy-syahra at-tasi' min asy-syuhur al-hijriyah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Hijriah. Wajah tasmiyatuhu mustaqqatan min ar-ramda. Jadi Ramadan ini daripada kalimah ramda. Ramda di makna dia terlalu panas. Dia biasanya datang bulan Ramadan memang bulan panas, maka Arab mengatakan Ramadan kerana panas. Wazalika li'annahu kana fil fatrati allati tamayyazat bi shiddati harriha. Kerana memang bulan-bulan Ramadan ini kerana panas yang terik, maka nama dia Ramadan. Itulah Ramadan kan. Okay. Ja'a fi ahkami hadha syahri ma ya'ti. Jadi sempurna bulan Ramadan ini dia ada beberapa hukum berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama, fardu siyami ayyami syahri Ramadan. Yang pertama, difardukan berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Wa nadbu qiyami layalihi, disunatkan kita menghidupkan malam dengan ibadat. Wa huwa syahrul Qur'anil Karim, dan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Yang kedua, fatahu abwabil jannah. Ramadan bulan dibuka pintu syurga.
wa ighlaqu abwabin nar, ditutup pintu neraka, wa tasfidu asyayatin, dan syaitan dibelenggu. Yang ketiga, mudha'afatul hasanat, kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan ganjaran pahalanya berganda-ganda. Yang keempat, farhus shaim hindama yuftiru wa indama yalqa rabbah. Orang yang berpuasa gembira dua keadaan. Yang pertama, ketika mana dia berbuka puasa. Yang kedua, ketika mana dia bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat. Yang kelima, raihatu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min raihatil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau kasturi. Tapi soalan dia, boleh tak kita gosok gigi sepanjang Ramadan? Jawapan dia, boleh, tak ada masalah. Yang keenam, sunnatul i'tikaf fil ashril awakhir min syahr syahri. Disunatkan kita beriktikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Okey. Yang ketujuh, Lailatul Qadri fihi wa hiya khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut ibadatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ke-8, inzalul kutubis samawiyah fi syahri Ramadan, kitab-kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Dan yang ke-9, al-umratu fihi tu'adilu hajjatan, umrah di bulan Ramadan menyamai pahala 1 kali haji. Itu kelebihan Ramadan lah kan. Okey, bulan yang seterusnya. Okey, ada lagi. Bulan yang seterusnya adalah bulan Syawal, Syahrul Syawal. Yu'addu Syahrul Syawal asy-syahr al-ashir fi sanatil hijriyah. Bulan Syawal merupakan bulan yang ke-10 daripada bulan-bulan Hijri. Wa summiya bidzalika li'anna tasmiyatahu ja'at fi waqti tashawwala alban al-ibil. Dia sempurna apa dia dipanggil tashawwala alban al-ibil ni, dia alban mana susu kepada susu unta tu di bulan Syawal ni dia meningkat, maka nama dia tashawwala. Ini seperti dengan tashawwala tadi, nama dia Syawal. Kalimah tashawwalaan. Okey. Wa min ahkami hadha syahri ma yati. Bulan Syawal ini ada beberapa hukum berkaitan dengannya. Yang pertama dikata awwalu ayyamihi Idul Fitri al-Mubarak. Hari pertama bulan Syawal adalah merupakan hari raya Idul Fitri. Wallazi yuhramu siyamu fihi, di mana hari tersebut diharamkan berpuasa. Yang kedua, istihbabu shaumi 6 ayyam min ayyamihi. Bulan Syawal ini disunatkan kita berpuasa selama 6 hari. Yang ketiga, syahrul Syawal huwa awal syahrin min syuhur al-haji ila baitillahil haram. Dia bulan haji ada 3. Yang pertama Syawal, yang kedua Zulqaidah, yang ketiga Zulhijjah. Jadi Syawal ini dah bermula dipanggil bulan haji. Itu kelebihan bulan Syawal. Muslimin dan muslimat sekalian, bulan yang seterusnya adalah bulan Syahrul Zulqaidah ataupun Zulqaidah. Yu'addu Syahrul Zulqaidah asy-syahr al-hadi ashar min al-ashhur al-hijriyah. Bulan Zulqaidah ini merupakan bulan yang ke-11 daripada bulan-bulan Hijri. Wa ya'udu sababu tasmiyatihi bihadzal ismi ila qu'ud al-arab fihi an al-qital. Jadi perkataan Zulqaidah tu, kaedah tu maknanya daripada kalimah qa'ada. Kuasa tak kalau kita nak suruh anak kita buang air kan, kita kata gana o'ong kan. O'ong tu makna dia uqu'ud. Uqu'ud tu makna dia duduk. Jadi sempurna bulan Zulqaidah ni orang Arab duduk kat rumah, tak pergi berperang, maka nama dia bulan Zulqaidah. Zulqaidah daripada kalimah uqu'ud, duduklah kamu kan di rumah tu dah, maka nama dia Zulqaidah. Okey. Wa tatamassadu ahkamu hadha syahri fi ma yati. Jadi bulan Zulqaidah ni ada beberapa kelebihan dia. Yang pertama dia panggil Syahrul Zulqaidah wa ahadul ashhur al-hurum wa ashhurul al-hajj. Maka bulan Zulqaidah ni adalah di antara bulan haram dan juga bulan haji. Yang kedua, istihbabu shaum fi ayyamihi, disunatkan kita memperbanyakkan puasa di bulan Zulqaidah. Dan akhir sekali Syahrul Zulhijjah ataupun Zulhijjah. Yu'addu Syahrul Zulhijjah asy-syahr al-thani ashar min syuhur as-sana al-hijriyah.
Jadi bulan Zulhijjah merupakan bulan yang ke-12 daripada bulan-bulan hijrah. Wajah tasmiyatuhu min ma'rifati al-Arab al-hajjah fi hadha syahri. Dinamakan bulan Zulhijjah kerana orang Arab memang mengetahui bahawa bulan ini merupakan bulan haji, maka dia Zulhijjah. Okey. Kelebihan bulan Zulhijjah. Yang pertama, al-fadlul azim li hadha syahri fa huwa min al-ashhuril hurum wa ashhur al-hajj. Bulan Zulhijjah ini merupakan bulan haram dan juga bulan haji. Yang kedua, fadlu al-a'mal as-salihah fi ayyamihi al-ashr al-awail. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah merupakan bulan yang merupakan hari-hari yang terbaik di dunia. Okay. Yang ketiga, qudum Aidil Adha wa ayyam at-tasyrik fihi. Bulan haji, bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang padanya terdapat hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Yang keempat, hari Arafah. Hari Arafah ini disunatkan kita berpuasa. Okey, kelebihan dia dah hari Arafah. Jadi kesimpulan boleh kita buat daripada apa yang kita belajar pada malam ini. Fi sanatil hijriyah 12 syahran wa tartibuha kal'ati. Di dalam bulan-bulan hijrah ini dia ada 12 bulan sebagaimana berikut. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadal Ula, yang keenam Jumadal Akhirah, yang ketujuh Rajab, yang ke-8 Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Zulqaidah dan yang ke-12 Zulhijjah. Boleh tak kalau nak suruh sebut belaka? Boleh? Sebut Okey, mau sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Lain tu rasanya okey kan? Cuma dua perkataan tu, Jumadal Ula dengan Jumadal Akhirah. Tak biasa sebut kan? Biasa sebut Jumadal Awal, Jumadal Akhir kan? Sebenarnya Jumada. Jadi Jumadal asal ni asal daripada kalimah tatajam madu. Tatajam madu dengan makna beku. Beku kerana musim tersebut musim sejuk, datang musim sejuk maka air menjadi beku, maka dipanggil tatajam madu. Maka sempurna tatajam madu tadi dinamakan oleh Arab sebagai al-jumada. Sebagai jumada. Itu perkataan jumada. Okey. Ambil saya lagi. Sekarang kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan bulan yang dinamakan di antara bulan-bulan haram. Apa maksud bulan haram? Yastaqbilul muslimuna fi hadhil ayyam ahda syuhur al-hurum. Sekarang ni kita sedang menyambut bulan haram. Di bulan haram ada 4. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqaidah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Di mana wahya ayyamun mu'azzamah. Hari-hari yang terdapat pada bulan haram ini merupakan hari-hari yang hebat, hari-hari yang agung. As-sawabu fiha mudha'afah, as-sawabu fiha mudha'afun wa 'aqibatu az-zulmi fiha a'zam. Kita melakukan kebaikan di bulan haram kan, ganjaran pahalanya berganda-ganda. Juga orang yang melakukan dosa di bulan haram, dosanya juga adalah digandakan. Itulah kelebihan bulan haram. Okey, kesimpulan pada malam ini, yang pertama, kita nak ke syurga sebenarnya. Nak ke syurga ni ada beberapa syarat. Di antaranya adalah kita kena memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan yang kedua, kita dapati bahawa bulan-bulan yang disebutkan tadi, 12 bulan tadi, kita kena belajar dan kita tahu apakah sejarah dinamakan Muharram, kenapa dinamakan Safar, kenapa dinamakan itu dan sebagainya. Ini untuk kita sebenarnya. Dan daripada 12 bulan tadi ada terdapat 4 bulan dinamakan sebagai bulan-bulan haram, iaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan juga bulan Al-Muharram. Okey. Idza aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.